Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid Ustaz. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran Adab dan Akhlak tahun 5 dalam tajuk baru, Adab Berjual Beli. Okey, baik. Kita tengok pengertian berjual beli. Apa itu jual beli? Okey, boleh tengok yang atas ni, maksud dia jual beli adalah satu proses menjual dan membeli atau pertukaran barang mengikut nilai harga barang oleh peniaga dengan pembeli mengikut syarat-syarat yang tertentu dan disertakan dengan akad. Contoh macam dalam gambar ni dia tunjuk adik nak burger apa? Adik ni bercakap, bagi saya burger ayam satu. Ini contoh pertanyaan tentang apa yang adik ni nak beli. Dan dia nak beli burger. Jadi secara ringkasnya, pengertian berjual beli ialah pertukaran barang dengan nilai tertentu. Kita tukar barang, kita beli barang dengan harga yang tertentu. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu, zaman-zaman tak ada duit lagi tu, ada sistem barter, tukar barang dengan barang. Di atas persetujuan orang yang nak tukar barang tu. Contoh nak tukar barang beras dengan ayam ke, ataupun ikan dengan sayur ke. Tu zaman dulu, zaman tak ada duit tu. Pertukaran barang dengan barang. Tapi zaman sekarang dah ada duit, kita nak beli barang, kita bayar berapa harga barang tu. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok yang tadi tu pengertian. Kita tengok pula adab jual beli. Apa dia adab jual beli? Macam mana nak jadi orang yang beradab ketika berjual beli? Okey, boleh lihat yang pertama, berterus terang tentang keadaan barang yang dijual. Kita perlu berterus terang tentang barang apa yang kita jual tu. Kalau dia rosak ke, ataupun kalau harga dia murah ke, mahal ke, kita kena beritahu. Kemudian ramah dan bermanis muka. Mestilah ramah dan bermanis muka ketika melakukan urusan berjual beli. Seterusnya berpakaian kemas dan menutup aurat. Kemudian menjaga hati pelanggan. Ni untuk orang yang jual, dia kena jaga hati pelanggan. Kena cakap elok-elok. Kemudian sempurna sukatan dan timbangan. Jika barang tu ada sukatan dia atau timbangan dia, kita kena bagi sempurna, elok, betul. Kemudian barangan berkualiti. Mestilah menjual barangan yang berkualiti. Seterusnya berterima kasih setelah selesai urusan. Jujur, melebihkan timbangan. Kemudian tiada unsur riba. Okey adik-adik, okey murid-murid. Tahukah murid-murid apa yang dimaksudkan dengan riba? Apa dia riba ni? Apa maksud riba ni? Okey, baik. Riba ni adalah satu proses jual beli yang mengandungi, yang terkandung ataupun yang ada unsur zalim ataupun penipuan. Contohnya, kita beli barang harga RM1. Kemudian kita nak jual barang tu kepada orang lain dengan harga RM15. Kita ambil untung lebih daripada 10 kali ganda langsung. Ataupun kita ambil untung sangat banyak. Di situ bermakna penjualan barang kita tu ada unsur riba. Riba ni lah. Ada unsur riba. Dan itu adalah dilarang di dalam Islam. Tak boleh jual barang macam tu. Kalau kita beli barang RM1, kita boleh jual balik. Ambil untung boleh. Tapi dengan harga dalam RM1.50 macam tu. Tak boleh sampai RM15. Okey. Ustaz harap kamu faham dengan penerangan Ustaz ini. Okey, kemudian kita lihat dalil nakli. Jual beli. Apa dia dalil nakli? Ustaz harap kamu ingat apa maksud dalil nakli. Dalil ni terbahagi kepada dua.
dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli bermaksud dalil yang daripada Al-Quran ataupun hadis. Manakala kalau dalil akli ialah dalil yang mengikut logik akal, yang boleh difikirkan benar pada akal. Okey, kita lihat dalil akli ialah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sekali lagi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Okey. Surah Al-Baqarah bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu maksud dia. Allah menghalalkan setiap jual beli. Allah halalkan kalau kita nak jual, kita nak beli apa. Tapi Allah haramkan riba. Yang mana Ustaz terangkan tadi, riba ni maksudnya ada unsur zalim dan penipuan di dalam penjualan barang ataupun pembelian lah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok satu lagi. Untuk hari ini, ciri-ciri barang jual beli dalam Islam. Dalam Islam dah menggariskan panduan. Nak jual barang yang macam mana? Nak beli barang yang macam mana? Okey, ini antara ciri-ciri dia. Okey, apa ciri-ciri yang pertama? Yang pertama, mestilah ada tanda harga. Nak jual barang, mesti letakkan tanda harga. Seeloknya begitu. Jangan semua orang nak beli tanya. Kan? Kemudian belum luput tarikh. Jika barang itu barang yang mempunyai tarikh luput, seperti makanan ataupun minuman, perlulah ada tarikh luputnya. Kemudian halal dan bersih. Barang tersebut mestilah halal dan bersih. Tak boleh jual barang yang haram lagi kotor. Kemudian berkeadaan baik. Barang tersebut mestilah elok. Kita terangkan pada pelanggan yang nak beli, barang tersebut elok, dan mestilah elok. Kemudian barang yang berkualiti. Kita perlu menjual barang-barang yang berkualiti. Seterusnya, bukan barang curi. Bukanlah barang curi. Tak boleh kita curi daripada kawan kita pensil, kemudian kita jual ke orang lain. Salah. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Dan seterusnya Ustaz ada sedikit latihan, iaitu buat dalam buku aktiviti muka surat 13. Latihan suaikan ataupun padankan. Contoh nombor 1 tu, pengertian jual beli ialah, apa dia pengertian jual beli? Padankan. Kemudian nombor 2, penjual, pembeli dan harga yang dibeli. Apa dia penjual, pembeli dan harga yang dibeli? Kemudian nombor 3, halal dan bersih barang yang bermanfaat dan berkeadaan baik. Nombor 4, bermanis muka dan menjaga hati pelanggan. Itu saja untuk hari ini. Ada soalan boleh tanya Ustaz, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.